Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam ni ialah malam Zul nak tengok balik portfolio. Sebab apa tadi petang tadi Zul dah tengok tu portfolio dan dah buat balik pengiraan balik. Orang kata di Excel sudah kira balik semua dan current price kat manakah Zul punya kedudukan quarter portfolio, dan kemudian ada something yang Zul founding kata memang kata ni kata yang nak Zul buat maknanya dah pun berjaya maknanya. So nanti Zul akan tunjukkan ke anda, kemudian expert nanti anda boleh tiru apa yang Zul buat ni. Anda buat apa Zul dah buat ni pun dah pun berjaya. Kenapa? Aku kata buy deep, buy low. Harga jatuh kita akan buy lagi. Kenapa kita buy? Nanti Zul akan tunjukkan result dia melalui Zul punya portfolio. Kemudian malam ni juga Zul nak pergi ke chart. Ada dua permintaan iaitu Pancake Swap dan WeChain. So tu tak apa, nanti Zul akan tengok. Tapi malam ni sebenarnya Zul nak pergi ke coin yang Zul nak buy untuk long term. Coin apa yang Zul aim sekarang? Coin apa walaupun contoh di WeChain sedang jatuh di kawasan, kata memang good position untuk buy, untuk tambah, untuk dapatkan Zul punya 10,000 coin. Zul ada dah 2,000 untuk target. Tapi kenapa Zul tak buy lagi WeChain? Kenapa? Sebab apa? Sekarang ni Zul ada beberapa coin yang Zul memang target untuk buy untuk long term. So coin apa sahaja itu? Yang pertama mestilah Bitcoin dan Ethereum confirm. Kemudian apa lagi yang Zul nak buy adalah Zul nak buy di AVAX, Zul nak buy Solana, Zul nak buy Solana, Luna, kemudian Zul nak Matic, Phantom, kemudian ada juga aku kata ada ni lah Polkadot, dan juga aku kata ada di mana-mana exchange. Contoh Binance pun Zul nak tambah lagi untuk long term. So coin-coin yang penting ni adalah sepatutnya Zul akan tambah lagi untuk long term, and yang kecil-kecil Zul akan hold dulu. Sebab apa? Zul nak buy yang quality. Sebab apa? Bila nak buy quality kita tahu bila buy quality ni give time price tu akan naik. So malam ni Zul akan tengokkan chart-chart tu. So guys, let's go. Kita pergi ke Coin Market Cap dulu sebelum kita pergi ke punya portfolio dan punya chart. So kita pergi ke Coin Market Cap untuk tengok market ke secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 12 jam, bukan 24 hour, 12 jam untuk hari 8 pagi ke 8 malam. So untuk market untuk hari ni kita tengok total market berada di 2.27. So banyak berlaku perubahan ada 104 dan 103. So sepatutnya ada berlaku pengurangan untuk hari ni. So untuk di total market kita pengurangan 2.53%. Kuartal volume still lagi meningkat kuartal dalam 2.14. Tapi tengok kuartal dominasi dalam market 40.4 untuk BTC, Ethereum 21.6. So tak banyak berlaku perubahan. Tengok kuartal Bitcoin still lagi dropping. Kemudian Ethereum still lagi melakukan peningkatan. So ini kita akan nampak Ethereum akan melakukan pump lebih banyak daripada Bitcoin, dan juga expected altcoin lain juga akan melakukan kenaikan lebih banyak. Dan expected kalau drop kita akan tengok juga dropping itu lebih banyak dalam percentage dalam Ethereum dan juga altcoin. So kita tengok harga semasa untuk malam ni. So Bitcoin berada di 48.6 atau 48.7, expected 1.2% drop. Kemudian Ethereum 4.1, 3%, hampir 4%, 3.5, 3.6. Kemudian Binance 1.8, and lain-lain coin untuk kuartal Solana 5.24. So adakah good position buy Solana, adakah good position buy di Binance, adakah good position untuk buy Bitcoin di Ethereum. Kutukan pagi tadi Zul tengok kan, malam ni Zul akan pergi lagi. So Cardano pun kata Zul buy untuk long term juga, tapi Zul dah capai pun target tu 1000 coin. Cuma Zul dah jual Zul asset tu 500, tu tinggal lagi 500 coin. Untuk Cardano ni Zul akan tunggu juga, kalau dapat target tu Zul akan buy terus untuk completekan Zul punya untuk long term je hold, itu 1000 coin untuk Cardano. Kemudian lain-lain coin SRP 6% untuk drop. Polkadot 4.72, adakah good position buy, and Luna kuartal daripada 120 lebih ke dah pun $70, adakah good position. Dua sepatut sekarang kita berada di tail line, so sepatut good position untuk buy Luna, so 3%. Kemudian AVAX hampir 1.6, kemudian Matic 5 hampir 6%, CRO 4%. CRO adalah exchanger coin, so macam exchanger coin yang Zul akan pegang adalah 3. Zul ada Binance, Zul ada HUB, dan juga expected anti Crypto.com tu dah jual 100%. Nanti Zul akan buy balik lah untuk Crypto.com ni. So tengok harga lain-lain coin yang tu nak tengok adalah di Matic dan Luna. Nak kata Matic, mana Matic? Matic dah tadi. Phantom lah antara long term juga itu nak buy untuk one target lah, untuk kata 1000 coin. Tu berapa dah Zul ada berapa coin. So guys, untuk let's go kita pergi ke Zul punya portfolio. Zul akan tunjuk dulu portfolio. Ini kata hard copy untuk kata Zul punya auto copy lah dalam Zul punya Excel. So ini Zul punya coin sebenarnya. So untuk current ni tengok Zul pun investment berada kawasan 42.6k. So dulu ada buat payment melalui BitPay hampir 30k. Kemudian
kuota BitPay kuota dah kuota itu buat di Binance tu, kuota dah jarang pakai, langsung pakai Luna je. Luna dah dah 13k. So total sekarang tu punya investment berada di 42.6k. Kemudian kuota profit and loss sekarang loss adalah dalam 200 ringgit tu. Ini yang dalam ringgit. So kalau dalam dolar kita akan tengok sini, yang kuota boleh tengok sekali Zul punya coin dan berapa Zul ada kat sini. So ini kuota coin yang Zul ada. Kemudian ini kuota jumlah coin yang Zul holding untuk current coin. So untuk current tengok kata negatif 52. Tapi apa 52 ni yang current ikutkan aja. Kalau ikutkan yang masa sebelum Zul buy dip tu, Zul kata negatif 15k. Tapi sekarang hanya negatif kata 52. Yes, tak jatuh kata lebih ratik. Tak jatuh sampai kata 30, around 40. Tapi seperti masa around 42, 48 ni pun masa tu Zul punya portfolio kata negatif 10k daripada Zul punya investment. So apa yang dah terjadi pada Zul punya chart, kenapa drop kali ni? Aku kata Zul hanya loss $50 je, bukan lagi 10. Aku kata $50 je, bukan aku kata dalam ringgit tu hanya RM200 je, bukan aku kata RM10,000 seperti aku kata BTC drop tu sampai aku kata bukan 38 kalau ikutkan dia punya portfolio, masa dia punya portfolio drop sampai 29 berapa masa tu negatif 15 ribu ringgit Malaysia. Tapi around kata 48, around harga yang sama ni yang sebelum ni drop ni, Zul akan tunjuk ke chart ni. So Zul akan tunjuk ke chart lah, senang. So kat sini semasa Zul drop itu price kuasa ni Zul loss dalam kata RM15,000 Malaysia. Tapi loss itu hanya loss value, asset ada Zul hold aja. And betul kalau price masa ni Zul loss dalam RM5,000. So untuk current ni price yang sama iaitu kuasa ni 48k dan 48k ni. Sekarang untuk Zul punya portfolio kalau tengok tadi, Zul hanya loss dalam RM200 Malaysia saja. Kenapa kat sini Zul loss RM200? Kenapa kat sini Zul loss kuasa RM10,000? So itulah kalau power of dip, kata kita buy low. So cakap Zul buy tu di kuasa ni banyak, bukanlah kuota Bitcoin saja, Bitcoin, Ethereum, all lainnya. Apa yang Zul buat lepas tu Zul buy more banyak. Bila Bitcoin drop bawah ni, kuota di huge kuasa ni, Zul buy Bitcoin, Zul buy Ethereum, Zul buy altcoin yang lain. Now altcoin kan dah pun beri profit, and expected now dropping kuota jatuh yang kuasa yang sama. Apa yang berlaku Zul punya portfolio disebabkan Zul buy lagi banyak bawah ni. Kemudian coin lain pun Zul buy Ethereum, Zul buy Phantom, Cardano, Zul buy atas lagi. Kuota Phantom, Matic, Luna, Solana, Zul buy lagi coin quality ni, kata long term je hold. Now kata coin itu dah pun profit. Nah even jatuh kuasa ni Zul hanya loss $50. So dengan asset yang current Zul ada, yang Zul tambah di bawah ni, now hanya loss, total loss untuk Zul punya portfolio hanya ada $200. So kata sekiranya kita masuk dalam bearish market dan Zul drop lagi kuasa ni, Zul tak expected Zul akan loss yang kuota banyak kuasa ni. Zul expected iaitu 15,000. So expected ni mungkin dalam kuota 5,000 lah expected lah. Tapi tak masalah. Apa yang Zul akan buat kalau price tu jatuh, apa yang Zul akan grab buy more, and then Zul akan buy lagi coin-coin yang seperti tadi, Phantom, Matic, Luna, Avax, Polkadot, Matic, Ethereum tu, Bitcoin Zul akan buy lagi. Kenapa Zul tahu? Bila price itu naik nanti Zul akan profit lebih banyak, dan seperti kalau drop kuota Zul akan drop dalam positif dan asset Zul bertambah. Itu yang kata kalau anda investment, itulah kata perlu asset tu penting. Crypto ni lah asset, bukan kata kita nak buat kata macam whole fiat tu katakan loss value, tapi loss value tu kalau asset ni kita simpan, asset crypto adalah kata long term asset itu akan sama tapi value itu meningkat. Itu yang sebab Zul nak buy untuk long term untuk setiap coin. So itu yang Zul nampakkan, itu Zul punya secara ringkas Zul punya portfolio. Sebab tu nak tunjukkan tak perlu takut boleh jatuh dan tak perlu takut untuk anda hold. Zul hilang 10k, hilang 15k, now jatuh tempat yang sama dan Zul buy lagi banyak aset. Apa yang berlaku sekarang hanya loss 200. Sudah buktikan mana anda kuota buy low ni, jangan takut buy low, buy saja. Expected kalau ada drop lagi kita akan buy lagi. So untuk di Bitcoin sekarang ni, apa yang berlaku di Bitcoin expected kita akan ada price di kuasa ini. So adakah good position untuk entry? So bagi Zul akan tunggu lagi. Sebab apa? Zul expected kita akan ada kuota another drop ataupun kita ada sideway kawasan ni, sideway di kawasan ni. Sebab apa? Zul nampak satu shadow ni kuota kerap kali Zul cakap dulu, kalau ikutkan dulu masa Zul cakap yang shadow yang ini. So give cap shadow ni akan datang balik price. So nama price datang balik. Kemudian tengok yang bawah ni pun Zul ada cakap itu shadow
kata shadow ini, kemudian yang risau price tu akan datang balik around kawasan ni, time tu lah baru kita buy. So sama juga di kawasan ni, sama juga dulu awal-awal tu masuk, kata dia cakap tu ada shadow ni, tunggu saja shadow ni, price aku datang, tengok price tu datang berapa kali, almost 1, 2, 3, kita ada 3 kali buy untuk DCA kita buy. Maybe kita buy RM1,000, kat sini kita buy RM1,000, kita buy RM1,000. Sebab apa kita tak buy all. Kalau buy all mungkin price tu jatuh bawah. So kalau kita buy sikit, buy sikit, so expected kita akan dapat aset yang kuantum demand sama, expected kita DCA dalam market. So currently sama juga tu nampak sini adalah expected untuk ada opportunity untuk kita DCA ataupun buy untuk di Bitcoin. Kenapa? Kita expected yes, kita dah drop kawasan ni, bukan tak boleh buy ni. Kalau buy kawasan ni price naik terus tak masalah, kita akan terus profit. Tapi tu expected untuk base entry, kata base tu punya kata pengalaman dalam kata tengok chart Bitcoin ni, whatever shadow ni price itu akan datang balik. So datang price kat mana? Dia expected kita ada minor support, so swing low to swing high kita akan dapat minor support antara 45 dan 43. So macam tu cakap pagi tadi, sekiranya price Bitcoin jatuh dalam 44 dan 43 adalah good opportunity untuk kita DCA masuk dalam Bitcoin ni. Untuk chart Bitcoin nanti di Ethereum apa semua dia akan tunjukkan. Okey, kenapa Zul hari ni cakap dia akan nak pergi beberapa coin yang Zul nak buy untuk long term. Yang pertama, make sure yang kata yang memang kata musa yang paling aku kata top one lah, kata Zul nak buy memang nombor satu ialah Bitcoin. So untuk Zul punya portfolio juga Zul plan maknanya Zul plan sekiranya Zul dapat profit itu, Zul tak akan keluar profit dalam Bitcoin. Walau Bitcoin tu naik tinggi mana pun, Zul tak akan keluar dalam Bitcoin. Zul akan biar saja aset tu. Apa yang Zul akan buat, Zul akan hanya ambil modal di dalam altcoin. Contoh semua untuk modal 40,000. Katakan kita ada buran untuk sampai bulan 1 tahun depan, kita naik Bitcoin 100k apa semua tu, kita dengan Ethereum pun expected total semua tu, katakanlah total tu punya portfolio sekarang yang 42 sekarang bernilai 100k. Apa yang Zul akan buat, Zul akan bawa keluar semua yang kata modal tu 42 akan maybe sikit profit, tapi modal dan profit tu Zul ambil dalam altcoin. Yang Bitcoin Zul takkan sentuh. So meaning apa yang berlaku, Zul akan ambil yang profit dalam altcoin tadi, Zul akan masukkan dalam Bitcoin. So dengan secara kata fikiran mudahnya, Bitcoin ni Zul dapat free. Sebab apa? Modal tu Zul dah ambil dalam kata altcoin. So meaning Bitcoin tu ni expected average dia akan turun drop dengan nasi, even drop sampai $1 pun still lagi untung. Sebab apa? Bitcoin tu Zul dapat dengan free, dengan sebab apa Zul dah keluar modal beli altcoin. Itu Zul punya plan. Sebab apa Zul yakin untuk Bitcoin more long term kita akan expected harga more, kata expected now kata dah kata 6 digit, expected kata 5 digit Zul expected untuk long term 10 tahun lagi kita akan nampak Bitcoin tu akan harga 6 digit, mungkin kata 7 digit lah untuk satu Bitcoin. So sebab juga Zul buy ni untuk long term, untuk Zul punya pension, untuk kata retirement punya, kata kalau dah punya ni retirement program tu, apa tu retire punya plan lah, Zul punya plan. So itu di Bitcoin. So currently kalau nak buy mana, cakap Zul akan grab dua opportunity whatever price kawasan ni berdasarkan data-data yang lepas ataupun experience Zul sebelum ni. Expected price to drop, Zul akan buy 1000, drop lagi naik, kalau net terus tak masalah, kita kalah yang profit. Tapi sekali drop kali kemudian dia ada lagi, Zul akan buy lagi. Kalau jatuh 4 kali pun Zul akan cuba buy lagi untuk seberapa banyak boleh. Sebab apa? Zul DCA, Zul bukan all in, Zul buy sikit. Mungkin kat sini kalau $200, di $200 dalam ringgit Malaysia almost dalam RM1,000 lah, 9 close kata, kalau 2 kali per 4 dalam 800 900 lah, almost kata dalam 1,000 lah, kata senang cerita. Kata tolak tambah fee dengan kata fee dengan apa, fee dengan charge tu, fee charge sama lah. Aku kata tu expected dalam $1,000. So expected $1,000 dan jatuh lagi. Kalau jatuh ni $1,000, kalau naik terus masalah, alhamdulillah kita akan profit. Tapi kalau price tu drop lagi, Zul akan buy. Sebab apa yang penting, Zul dapatkan sebanyak boleh aset di Bitcoin dan juga altcoin lain. So di Bitcoin sekarang ni Zul ada price, iaitu whatever price kawasan 45 Zul akan grab opportunity buy. Kemudian kat manakah sekiranya price tu drop lagi bawah, Zul ada kuasa iaitu 44 dan 40. Tu kita ada major support di kawasan ni. So selagi mana price tu tak drop bawah daripada trendline putih ni, selagi lah kita Zul akan bearish, meaning sekiranya price tu buat sideways kawasan ni, Zul akan grab whatever price test dalam kawasan box ini, Zul akan buy. So kalau drop kawasan ni, kalau drop malam ni tu pun Zul akan buy. Naik mungkin minggu depan drop lagi, Zul akan buy. So inilah kawasan Bitcoin. Kenapa Zul yakin untuk beli Bitcoin? Tu taklah Zul buy untuk long term. Sekiranya price tu drop bawah, tak ada masalah, Zul akan hold buy, meaning Zul tak akan buy. Zul akan, meaning kejatuhan ni kalau dibuat jatuh ni, Zul akan tunggu saja macam ni. Contoh itu price tu jatuh
price tu jatuh kawasan ni, Zul tak buy, Zul ada buy kawasan ni, kemudian price tu breakout tu punya trend line, jatuh bawah, Zul stop buy, kemudian Zul akan tunggu kat mana support, kemudian baik tu Zul buy lagi kawasan ni. Sama juga di kawasan ni, kata Zul fikirkan untuk long term, Zul akan grab buy dulu untuk di kawasan ini, selagi mana dalam kawasan trend line ni, selagi Zul bullish, expected dia akan bounce naik atas. Sekiranya dia jatuh bawah, tak masalah, ini aku kata Zul punya last position untuk buy, kemudian Zul akan hold saja sekali asset zone, kemudian Zul akan tunggu pula di next buy iaitu di kawasan support ni, iaitu di kawasan trendline orange dan juga major support kita 26k dan 15k. So itu expected dalam bearish market sekiranya berlaku. So cakap Zul dah ada plan untuk Bitcoin, kalau Zul akan buy kat sini, kalau naik teruskan profit, yang kuartal lagi banyak, expected kalau drop bawah tak masalah, Zul akan tunggu untuk price masuk dalam kawasan ni, meaning masa tu masa price jatuh, Zul akan kuartal kumpul lagi dana, kemudian masa drop ni Zul akan deploy dana untuk buy untuk Bitcoin DCA lagi, Zul akan buy mungkin 1000, mungkin 1000 selagi mana dia touch kawasan dia akan buy, and expected dia akan lock kuartal launch, kuartal naik ke atas tu, expected akan profit. Sebab apa? Kita dah dapat aset yang banyak. So bila jatuh bawah ni, fikir more pada aset, jangan fikir pada value. Bila price dah naik, kita kata hold kita punya buy, kita akan layan saja profit. Kemudian kita kalau nak keluar modal tu, kita sampai tu pun kita at least bawa keluar modal untuk coin-coin anda. So first kali Bitcoin, so Bitcoin tu akan trigger buy di kawasan 45-43, and then also dalam still di kawasan dalam last ialah kawasan trendline ni, tu akan stay buy untuk kawasan ni selagi bagi dia terus dia touch soalan ni, dia akan buy bound. Kalau dia tak gagal, dia jatuh balik, dia akan buy lagi, jatuh gagal lagi, dia akan buy lagi, expected sampailah dia price naik atas ataupun sampailah price tu drop bawah. Kalau drop bawah, dia akan hold buy. Kalau price tu tak touch yang ni terus naik, dia akan hold buy, dia akan lain profit kat sini. Kalau jatuh tak masalah, dia akan hold dia punya modal, and then expected dia akan kumpul lagi modal untuk buy more deep di kawasan yang kuartal major support. So itu dia punya plan di Bitcoin. Kemudian next coin yang kedua penting ialah Ethereum. Dia akan buy juga Ethereum, dia akan collect more untuk Ethereum. So Ethereum juga hopefully dia boleh, Ethereum taklah, Ethereum dia akan at least dia akan ambil modal untuk kata Bitcoin saja, dia expected tu tak nak bawa keluar modal ataupun dia nak ambil modal untuk account lain. Untuk Ethereum dia akan cuba juga at least ambil modal dalam kuartal, at least dia akan tarik profit 50%. So daripada untung tu, modal tu tak keluarkan, tapi expected dia akan ambil profit oleh lain 50%. Contoh dia invest dekat Ethereum dah 5,000, kerana dalam umur dah RM5,000 lah dekat Ethereum. So 5,000, so expected kalau dia naik sampai 10,000, so meaning total 10,000. So apa yang dia buat, dia expected dia akan keluar 50% profit. So meaning 50% dia akan keluar profit aja, iaitu 5,000. So lagi 5,000 dia akan tinggalkan. So meaning kau tahu, contoh kalau 5,000 tadi bertukar jadi 15,000. So apa dia akan buat, dia akan hanya keluar kuartal profit ataupun kuartal dalam 30%. Tu dalam 15,000 tu memang dia akan keluar 5,000 saja. Dalam 10,000 lagi dia akan tinggal. And expected dia akan gunakan 5,000 untuk buy deep lagi sekiranya berlaku di Ethereum. So Ethereum apa yang Zul nampak sekarang, kat manakah Zul punya trigger buy. So Ethereum hanya so tunggu banyak price di kawasan yang ini. So buat orange lah, Zul tunggu ni sebab apa, kita ada, Zul akan lock dulu, tak nak dia bergerak macam tadi. So untuk ni sebab apa, Zul ada support yang pertama ni, kita ada yang support yang tunggu lah, yang daripada swing low ni, swing low dan current high, kita ada last support tu, meaning last minor support. So kalau drop bawah kali, meaning kita terus bearish market. Selagi mana Ethereum masih dalam kawasan ni, selagi itulah kita dalam bullish market. Break saja trendline ni, kita akan dalam bearish market. So ini kalau price sampai kawasan ni, memang wajib ambil lah. So kita nak tunggu ni, adakah sampai? So lambat lagi tunggu, dan kita dah kata tunggu kita punya second minor support. So second minor support kita berada di kawasan ni, daripada lower low ke higher high. So lower higher high, kita akan dapat kita punya minor support di kawasan ini. So whatever price touch kawasan ni adalah good position untuk buy. So ikutkan dah touch kali tu, betul-betul dia touch. Kalau ikutkan tu buang ni, so ikutkan betul-betul dah touch kawasan ni, yang merah ni dah pun touch. Untuk sekarang ni, untuk Ethereum tu nampak ada satu perbentukan yang ini punya, bentukan minor bearish, kemudian kita ada major bearish. So expected Ethereum boleh drop bawah ni sekiranya Bitcoin drop lagi, expected dalam 44, macam dekat tadi dalam 44, 43. Okay, expected Ethereum akan drop sampai mana, expected dia akan drop balik ke kawasan ini, ataupun more lebih drastik kita akan expected drop kawasan ni. Ini kita akan buat satu pergerakan yang ni. So
kita akan dapat good opportunity untuk buy di kawasan ni. Untuk currently untuk Ethereum Zul takkan buy, Zul akan biarkan saja. Untuk apa kata ikutkan position ni Zul tak berapa minat, tapi kalau ikutkan kata Zul punya list lain, iaitu kita dah breakout, kita punya major resistance, breakout dan retest. So retest ini adalah consider good position untuk buy untuk anda, tapi untuk Zul tak buy. Tapi kalau anda nak buy, boleh je nak buy, tak masalah. Sebab apa, Zul dah ada dalam jumlah yang agak besar dia punya Ethereum. So Zul tak buy lagi kawasan ni. Now Zul hanya kumpul modal aja. Kalau price tu drop kawasan ni, Zul akan grab buy. Untuk anda, mungkin anda mesti kata first buyer ataupun kata nak tambah lagi aset anda boleh tambah kata whatever price touch kawasan trend line orange ni. Whatever touch kawasan trend line ni adalah good opportunity untuk buy, dengan harapan kita sepatut di kata price tu naik lagi ke atas, breakout ni naik atas, ataupun kalau breakout bawah tak masalah, kita hold saja aset and sepatut kita akan tunggu next price kita dalam 2.8k. Macam tu dah ada position banyak Ethereum. So untuk long term Zul tak buy kawasan ni. Kalau nak buy boleh je, tak masalah. Sebab apa, ikut anda punya position. Untuk Zul punya position untuk Ethereum maknanya aku kata large amount juga, more RM5,000 lebih kata di Ethereum. Aku kata Zul dah kata invest. So seperti untuk Ethereum Zul akan hold, sekiranya drop kawasan ni Zul akan deploy dengan lebih banyak. Kalau nak buy kan ni, anda boleh buy dalam kata dollar cost. Anda buat dollar cost average, ini adalah kata good position untuk dollar cost average. Tapi Zul mau tunggu di kawasan ini. So tak perlu tunggu untuk Zul, sebab apa, Zul dah ada Ethereum agak banyak tu, walaupun taklah sebanyak aku kata yang macam Zul punya subscriber tu. Ada subscriber Zul selalu dia beli satu coin, dua coin, tiga coin, satu coin, dua coin untuk Ethereum. Dia kata short term, dia bila jatuh dia buy, bila naik sikit saja dia dah take profit. Tu dia tunggu jatuh sikit lagi dia buy, kemudian naik sikit je dia dah profit. Tu meaning dia orang kata macam mana, scalping lah. Dia buat scalping, tapi bukanlah scalping leverage, dia buat scalping spot. So kata bijak tu scalping pot. Sebab apa, kalau jatuh pun kita boleh hold saja, and kita boleh deploy money lain untuk buy di. So kalau anda buy leverage memang rugilah. Kalau nak kata tu, anda sepatut buat di spot lah, kata buy macam tu, buy bila low, kemudian naik sikit saja anda take profit. So ataupun at least anda take modal, yang profit tu anda tinggal. So meaning coin yang anda dapat tu coin yang kata free, so jatuh dari mana pun anda take profit. So anda kata satu tindakan bijak. So sepatut nanti next season pula, kata next punya portfolio Zul akan buat macam tu lah. Zul akan tiru cara dia buat tu, iaitu Zul akan buy di spot menggunakan leverage. Meaning Zul akan standby kan duit tepi dalam RM10,000 atau RM20,000 untuk di kota spot tu. Zul akan tinggalkan, meaning duit tu Zul akan guna untuk buy scalping. Meaning Zul akan buy untuk di spot. Contoh ada big contoh ni Zul nampak kat sini, Ethereum ada good opportunity. Sekiranya price to drop kawasan 38, Zul buy, kemudian naik saja sampai di major resistance. Major resistance kat mana, kita akan sepatut kalau current high, current low kan expert sampai sini, meaning kita akan dapat major resistance ni. So whatever price sampai saja ini Zul buy sini, kat sini Zul akan exit profit, exit modal. Profit Zul akan tinggalkan, meaning profit Zul hanya buat keluar modal. So dia akan maintainkan dia punya 10,000 ke 20,000 tu untuk seperti buy untuk scalping di spot saja. Itu tu plan tu. Ethereum kat manakah untuk good position untuk DA 3.8 ataupun next great buy ataupun buy yang anda tak boleh lepaskan, iaitu di kawasan 2.4 2.8k. So itu di Ethereum. So next coin tu nak buy lah di Binance untuk another coin yang long term. So Binance ni Zul tak fokus sangat. Zul ni Binance dah ada, cuma Zul tak kata macam semangat nak buy Binance, tapi memang Zul akan buy juga kalau ada good opportunity. So kalau tengok juga di Binance, so kat manakah price Binance sekarang. So price Binance berada di betul je punya average. So untuk Binance maknanya untuk Zul dah ada, tapi Zul akan trigger buy mana sekiranya Binance drop balik di kawasan support bawah ini. So Zul ada buat satu trend line ni, sekiranya Binance drop balik whatever dalam price kawasan trend line ni, Zul akan grab buy untuk Binance. Untuk current ni adalah good untuk DCA, tapi Zul akan hold lagi market. Zul lagi hold lagi untuk dia punya position Binance. Sebab apa, berada di average tu. So kata kalau Zul buy kawasan ni pun kata tak efek mana lah, kata dia punya average tak efek mana. Tapi sekiranya price tu drop bawah ni, Zul akan buy bawah, mini average Zul akan turun. So meaning Zul akan tunggu opportunity kau ni. Kalau tak ada opportunity, price tu terus aku kata naik, tak masalah. Zul ada asset Binance tu akan profit. Tapi sekiranya Binance tu drop dalam kawasan Zul punya trend line, ini adalah good opportunity untuk Zul buy untuk long term, untuk kata another kata hold Binance untuk more long term. So untuk Binance, kemudian kita akan pergi juga under coin yang Zul dah buy tapi tak banyak. Solana Zul dah ada position. So kat Solana, kat manakah Zul punya position next position buy tu. Untuk Solana punya Zul ada satu trend line, iaitu trend line di bawah ni 1.54. Apa juga ada, ini ada kita punya. So untuk di Solana Zul ada update pun, current last support kita berada di 99
$99 ke $58. Sekiranya kita dalam bearish market, inilah yang kita nak tengok price Solana dalam 99 ke 58, wajib anda buy untuk long term. So memang tu takkan lepas lah kawasan ni. Memang tu akan buy dengan banyak lah. Maybe kalau Zul nak all in terus, dia punya target tu, contoh Zul nak target 5,000 untuk buy Solana. Kat sini start saja Zul akan buy terus 5,000. Kalau ada lagi long term sideway, maybe tiap bulan Zul akan tambah lagi mungkin 500 tambah untuk expected buy dan support, dan give a time price tu akan naik juga dengan drastic seperti mana kita berlaku itu, price tu jatuh di last support di kawasan ini. So itu yang Zul expected kita akan buat untuk long term untuk Solana. So Solana Zul akan tunggu buy kawasan ni. Untuk sekarang kalau anda nak DCA macam tu, Zul dah ada position sekarang. So kalau Zul buy sekarang memang kata bukan good position sebab apa, average tu dah kat sini. So meaning untuk short term ataupun kata first trigger buy tu, whatever price touch trend line ini, Zul expected Zul akan buy. So meaning kita dah break up pun trend line ni maknanya. Minor trend line ni dah breakout, so expected dia akan drop bawah. Drop sampai mana, kita dah draw pun minor support. So pada lower high ke current high, expected kita akan dapat kita punya Fibonacci retracement ni 0.6 golden packet. So golden packet tu expected price boleh jatuh whatever dalam kawasan trend line dan juga dalam box. Kalau price tu jatuh malam ni terus sampai kawasan ni, memang tu akan buy Solana lah. Maybe tak banyak, tapi tu expected tu akan tambah lagi asset untuk Solana. So ini tu punya position untuk buy di Solana. Kemudian next, apa lagi coin yang long term memang tu nak buy untuk hold untuk long term, ada Terra Luna. So kenapa Terra Luna ni? Cakap Terra Luna ni ada kata UST. So selagi mana UST itu dipakai, selagi itulah banyak Luna akan di-burn. So kita tengok current stabil coin yang paling top. Yang pertama kita ada Tether lah, USDT. So expected nanti kita akan nampak Terra Luna. Terra Luna pun dah naik punya. Terra Luna punya coin dia nampak ni dah pun berada di 24 dengan total market 8.6 bilion. So kalau di USDT 100 lebih kat. So USDT dalam 76 bilion. So kata USDT selagi kata itu expected nanti di Terra Luna ni ataupun UST akan meningkat dia punya kata market. So mungkin dalam kata sama dengan UST. So apa yang berlaku, peningkatan total market Terra UST ni akan mengakibatkan kita akan burn lebih banyak Luna. So bila Luna di burn lebih banyak, so apa yang berlaku di mana Luna? So bila Luna di burn lebih banyak, apa yang berlaku? Supply dia berkurangan. So bila supply berkurangan, demand tinggi di UST, so sepatutnya harga Luna akan naik. So memang good untuk long term. So sekarang kat manakah good position untuk buy Luna? So untuk current kita ada satu trend line yang kita massive trend line ni. So whatever price touch kawasan ini adalah good opportunity untuk Zul masuk untuk dalam market. So kalau ikutkan high yang ada ni, kalau Luna tak buat lagi high mana, so meaning kita boleh kata untuk current ni kita akan tengok current higher low ke higher high, kita akan seperti ada Fibonacci retracement. Golden packet kita berada di kawasan ini. So meaning apa kawasan ni? Inilah kawasan yang kita nak tunggu sekarang. Sekiranya price tu drop malam ni kawasan ni, ataupun drop kawasan ni, ataupun mungkin seminggu dua bila drop kawasan ni, ini adalah kawasan yang kita nak tengok untuk buy antara 53 dan mana-mana di kawasan lantai light ni adalah kita punya target untuk buy di Luna. Zul pun akan buy juga di Luna sekiranya price tu drop di kawasan ni. So meaning Zul akan bulat kawasan ni price, and then Zul akan lock kat sini, and then Zul akan lock. So meaning bila-bila nanti tu kita buka, kita boleh tengok lah price tu. So yang bawah ni apa yang 30.16 adalah sekiranya kita masuk dalam bearish market daripada high ini adalah good opportunity untuk buy all in Luna. So kalau anda nak invest $10,000 antara $30 ke $16 adalah good opportunity untuk anda all in anda punya target. Target tu apa? Bukanlah kita punya modal. Bukanlah kita semua modal kita masuk dalam Luna, bukan. Masuk Zul, setiap coin tu anda perlu target. Contoh dekat di Solana. Di Solana Zul ada target untuk target 5,000. Untuk Luna pun lebih kurang tu target nak dapat juga dalam 5,000. So meaning sekiranya malam ni price jatuh terus kuasa ni,
Zul akan all in terus dapatkan, Zul akan invest terus Luna dengan bernilai RM5,000 Malaysia. So apa Zul akan buat? Zul akan hold saja expected. Kalau dia ada buat subway lama, meaning tiap-tiap bulan Zul akan tambah lagi. Tapi Zul punya target ialah RM5,000. Berapa coin yang dapat expected tak kisahlah. Expected kalau dapat 100 coin, 500 coin, kalau banyak lah. Expected lah 100 coin pun, 100 coin kalau kat 30, expected dalam 3,000. So 3,000 kali 4 pun dah kata RM12,000. So kalau nak dapatkan 100 coin, so kata tu tak letakkan target coin, tapi tu letakkan target dalam jumlah amount ringgit Malaysia. So in time tu akan tambah lagi untuk long term punya pergerakan. So untuk Luna. Kemudian apa lagi coin yang tu nak buy? So Matic dan juga Phantom. So Matic kat mana price? So Matic kalau consider dah breakout kita punya major resistance tu, breakout expected 1.6 berapa 39. Sekiranya Bitcoin regain aku kata recovery, kita akan expected Matic boleh sampai di $4. Sekiranya kita tengok Bitcoin drop bawah, expected bearish, kita akan nampak Matic itu akan dapat great buy kita di kawasan ini. So ini first buy untuk siapa yang nak buy kawasan trendline ni. Kemudian sekiranya kita break ini, net kita DCA kita whatever price di kawasan trendline ni, kemudian sekiranya price tu sampai di $1 ke 0.58 daripada high yang kita ada sekarang ni 2.7, ini adalah last support yang kita ada. Sekiranya dalam bearish market, Bitcoin bearish expected untuk di Matic, kat manakah aku position untuk long in? Whatever price dalam $1 ke $58, $1 ke 58 sen adalah good opportunity untuk kita all in dapatkan target, bukan all in modal macam disarankan. All in anda punya target. So Matic tu target untuk dapatkan 1000 coin. Untuk currently tu dah ada dalam 280 coin untuk Phantom. So sekiranya price kawasan sampai ni, tu akan all in dapatkan another 720 coin tu untuk completekan tu punya target itu 1000 coin di Matic. Kemudian tu akan biarkan saja sini, expected untuk long run kita akan naik, expected kalau tu dapat dah 1000 coin tu akan hold saja. Kalau drop lagi bawah tu takkan buy dah, tu akan biarkan saja. Expected gua akan tunggu untuk long term, expected dia naik balik minim barulah tu akan profit. So itu yang tu targetkan di apa tu Matic. Dekat untuk tu punya portfolio memang tu target, selalunya tu akan target untuk dapatkan, tu letakkan target setiap coin yang tu. So Matic 1000 coin. Kemudian Phantom juga tu target untuk 1000 coin. Untuk Phantom pun currently tu punya progress dah kata 270 lebih. So kalau itu kan kita tengok ni, tu boleh tunjuk balik, tu tak ingat, tapi 200 lebih. Tu tengok di Phantom tadi. Phantom tu ada 213, kalau ikutkan di Matic 268. So around 200 lebih. So dia expected tu akan tambah lagi untuk dapatkan tu punya 1000 coin. So untuk di Phantom, kat manakah tu punya 3 buy? Untuk Phantom yang ikutkan dah boleh, anda boleh DCA sikit buy. Sebab apa? Sudah dapat dekat untuk pagi tadi, kita dah pun drop di kawasan kita major last support. So untuk Phantom, last support dia kat mana? Last support dia berada di kawasan ini, iaitu antara 70 sen dolar dan 1.3 dolar. So untuk Ethereum, turun untuk Phantom, whatever price jatuh kawasan lah good opportunity buy. Tapi tu expected tu akan ada satu lagi trendline bawah ni, trendline kecil ni. So meaning kita akan expected mana-mana saja price tu jatuh dalam kawasan ni, kalau break bawah lagi kita expected jatuh balik dalam antara, so meaning kata senang cerita, antara 72 sen ke 1.3 sen adalah good opportunity untuk kita all in dapatkan target. So untuk Phantom, memang kata Phantom dah kata trigger sikit tu buy, tapi tu tunggu sikit lagi. Kita nak tengok macam mana market untuk di aku ada di Bitcoin. So sepatutnya sama juga berlaku. Ini satu shadow dan price tu touch banyak kali. So ikutkan ini adalah good opportunity untuk anda untuk buy di Phantom. So tak pasal jatuh 2 kali ni. So meaning consider kalau ikutkan patutnya tu kena buy dah Bitcoin kota Ethereum ni. So mana pen tu? So meaning tu akan ikut Phantom dah trigger benda buy sebenarnya. So Phantom tu akan, maybe tu akan buy sikit, maybe tu akan buy dalam 100 kan, tu akan suntik dalam 100 ataupun $200. So Phantom buy time. So maybe tu akan tambah berapa, maybe tu akan dalam $100, $200 tu akan tambah, nanti tu akan deposit, nanti tu akan ambilkan tu punya chart, tu adikkan tu punya discount bila tu buy tu. Expected now consider good untuk kita leverage. Apapun tu akan tunggu sikit lagi. Tu tak nak quarter FOMO sangat. Sebab apa tu nak tengok di Bitcoin. Sebab Bitcoin tadi mencakap tu expected untuk Bitcoin akan ada drop untuk close shadow ini. So meaning Bitcoin drop. So meaning kita akan expected Bitcoin akan drop ke 44.5. So meaning apa yang berlaku di Phantom, Phantom kita akan expected dia akan drop lebih betul-betul, barulah betul-betul dia akan masuk dalam 1.3 ni ke 7. Dan expected apa yang tu tunggu, maknanya tu tunggu di kawasan trend line ini. So dalam $1. So
maybe tu akan tunggu sikit lagi, expected akan drop bawah, expected nanti tu akan buy di Phantom. So meaning Phantom dah kata consider dah kita boleh buy untuk current line DCA. So meaning tu akan monitorkan lebih kata tu akan alert lah, alert price tu kalau jatuh nanti tu akan boleh start dah buy limit tu. Expected di kawasan 1.2 tu expected dah good, kata good deal lah, good deal untuk tu dapat at least nak tambah lagi 100 coin untuk Phantom, expected 1.2. So 1.2 at position when price at 1.2 is 100 coin. Sudah letak ni, tu alert tu, kita lock, so sampai nanti tu akan buy lah, memang tu akan buy. So, kemudian next coin Polkadot. So Polkadot juga tu nak buy untuk long term. So Polkadot kan Zul average 37, Zul tak banyak pun Polkadot. Memang Polkadot ni memang long term, tapi Zul tak itu Zul fokus pada Phantom, kata Phantom Cardano ni nak dapatkan target. Untuk Polkadot memang tak banyak. Zul ada dalam 5 coin ke 1 coin, Zul tak ingat berapa, tapi Zul ada position untuk Polkadot. Polkadot tu ada 2.4 coin saja. Memang sikit je, baru $390 je sekarang current Polkadot. Polkadot $89 tu tak buy banyak pun. So untuk Polkadot memang tu nak buy untuk long term juga. So untuk Polkadot ni consider good buy, tapi kita cakap kalau kita expected kita akan tunggu di last support lah Polkadot ni. Last support dia berada mana untuk current high, berada di antara $20 ke $11. So expected material line ni, so expected kalau Bitcoin drop lagi ke bawah, kita akan expected Polkadot akan agak trigger kawasan ni. So meaning kalau siapa nak buy Polkadot around $20 adalah anda boleh kata DCA ataupun dapatkan anda punya long term punya pegangan untuk Polkadot. Kemudian next coin itu orang kata antara coin yang Zul nak buy untuk long term. Kemudian satu lagi lupa, AVAX. So hampir lupa AVAX punya. AVAX memang Zul tak ada lagi, so memang tak ada position lagi dalam AVAX ni. So untuk AVAX, adakah good position untuk buy sekarang? Mana AVAX? Chart AVAX. Okay, AVAX. So AVAX adakah good position tu? AVAX dah pun jatuh 50%. So untuk AVAX punya consider good place untuk Zul buy sekarang. So AVAX, sebab apa AVAX dah main kawasan ni, ikutkan ni AVAX dah buat triangle ni expected kalau bearish, expected dia akan break bawah. So break bawah, expected kita akan drop bawah. So sekiranya Bitcoin jatuh dengan drastik, kita expected AVAX boleh jatuh bawah ni. So meaning ini adalah good opportunity untuk buy untuk first entry. First entry tak banyak lah, maybe dalam kalau nak kata ada RM1,000 nak AVAX ni, maybe anda boleh deploy dalam bawah 50%, bawah 500, 400, 300 anda boleh deploy lah untuk first entry. Sebab apa? Ikutkan ni pun dah kawasan trendline. Sekiranya kita kata Bitcoin regain, seperti AVAX pun probably akan regain balik di kawasan ni. Yang dia akan drop balik kawasan ni. So sekiranya dia drop bawah ini, kita akan ada opportunity di good position buy, iaitu di last support antara 57 dan $32. So meaning kalau drop kawasan ni, kalau macam cakap tadi, anda boleh target tu lah. Macam Zul target kalau nak AVAX ni mungkin 5,000 juga. Zul akan samakan di Solana, Torina 5,000 untuk AVAX. Ini adalah kawasan good opportunity untuk all in, dapatkan tu punya target untuk investment untuk di AVAX. So untuk AVAX Zul akan buy, Zul akan buy malam ni lepas tu off day pula. Lepas tu kata habis record ni, tu akan buy di Phantom. Tu tunggu sikit lagi di AVAX. Tu akan buat first entry untuk ada maybe tak banyak, maybe dalam 1-2 coin dulu. Seperti mana tu buy di Solana, even di Luna kan, di Luna dan Sol juga seperti dah dalam profit Solana Luna mana Luna? Luna dah tengah profit dalam 76. So buy $75, now dah 76. Kata dah 100% punya. Even tu hanya buy kata dengan 2 coin lebih je Luna ni. Tu hanya buy 2 coin lebih saja dengan modal 75. Tu now kata dah profit 100%. Tu seperti dah kata dah balik modal pun tu nak profit. Tapi juga tu buy untuk long term, itu hanyalah kata sekadar untuk dah ada position. So untuk AVAX memang good position untuk buy ni. So seperti tu akan buy seperti dalam maybe tu akan dapat 100 coin lah. 1 coin ataupun $200. Tu betul tu akan dapat at least 2 coin untuk AVAX. Sekiranya price tu naik atas, tu akan profit. Sekiranya price tu bawah, tak masalah, tu akan tunggu next buy. So ini tu akan buat lah, nanti tu akan ambilkan tu buy tu untuk update tu di punya Discord untuk tu community group. So next coin apa lagi? Last coin untuk itu aja coin. Kemudian coin Metaverse nanti akan tengok untuk mungkin next, mungkin malam esok tu akan pergi kat
coin metaverse apa yang Zul nak buy kan, kat manakah position dia. So meaning Zul akan buat lah besok malam. So pagi besok kita akan buat review biasa je untuk tengok market macam mana. Untuk malam nanti, malam besok baru Zul akan pergi juga ke metaverse. So coin apakah coin metaverse apakah yang Zul nak buy. Kalau ada tu, please like, please subscribe, share, kemudian hit button notification, dan jumpa malam besok untuk tengok tu punya kat manakah tu punya position buy untuk metaverse dan coin metaverse. Apakah Zul ada buy untuk long term. Guys, itu aja untuk malam ni. So please like, please subscribe. Oh lupa, sorry. Tu lupa untuk tu tunjukkan kota subscriber tu punya permintaan. So VeChain dan PancakeSwap hampir lupa. So dua akan pergi kejap je. Mungkin dalam 5 minit je untuk VeChain. So VeChain mana dua ada chart dia. Untuk VeChain mana? Ikutkan VeChain dah good position untuk entry. Sebab apa? VeChain dah drop balik ke kawasan dia punya major support. So kalau untuk VeChain ni, kalau anda tengok kan untuk dia punya price, dia punya line jatuh tak? Untuk ni kalau ikutkan VeChain dah drop dia punya major support di atas 11 sen ke 0.6 sen. So now adalah good opportunity untuk anda buy. So mencakap Zul ada buy tu, Zul buy di kawasan ni, Zul buy 2000 coin. Mencakap VeChain tu target untuk dapat 10,000 coin. So kalau Zul nak tambah lagi 1000 coin, baru kata dalam 60-80 dolar je. So expected tu akan dapat 1000 coin. So ini Zul akan buy jugalah VeChain sikit untuk dapatkan Zul punya lagi 1000 coin. VeChain tambah lagi, VeChain tambah lagi 1k coin, baru kalau 8 sen expected dalam 80 dolar. Okay, boleh lah untuk AVAX dengan VeChain. Kemudian next aku kata PancakeSwap. So PancakeSwap cake tu ada dia punya chart. Okay ni cake USDT. So kat manakah price sekarang, adakah good position untuk buy. So untuk cake dia akan tengok sekejap. So line Zul agak slow sikit. Okay, dah cakap. So untuk VeChain cake ni, ikutkan dah memang good position to buy. Sebab apa? Price tu sama juga macam VeChain. Price tu dah berada di major support. So Zul akan check balik, double check. Yes, betul. Kita price tu tak buat higher high tu lagi. So ini, so meaning daripada lower low, higher high, price pancake berada di last support antara price 18 dolar ke 10 dolar. So ada dah dapat betul-betul di bottom hampir 10 dolar. Memang good opportunity untuk anda all in dapatkan target. So kalau tuan-tuan anda nak dapatkan 100 coin, consider kat sini anda boleh all in saja dapatkan 100 coin. Kalau price drop tak apalah, akan hold saja. Kalau price anda expected, anda akan melakukan profit yang banyak lah untuk return investment untuk di Pancake. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi malam esok untuk dia punya kuartal metaverse coin, apa itu akan nak buy dan di manakah good position untuk buy di metaverse coin, dan apakah coin yang tu nak hold untuk long term di metaverse. So guys, jumpa lagi malam esok dan pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.